Di atas laporannya dan seterusnya kita ingin berbicara berkenaan dengan perkasakan wanita tiada yang tertinggal. Bersama dengan saya kenalkan iaitu Puan Eliza Fiza Zulkifli merupakan perunding motivasi ataupun lebih mesra dikenali sebagai Coach Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sufia. Apa khabar Coach? Alhamdulillah sihat hari ini. Ceria nampak hari ini ya? Mesti ceria. Kita kena ceriakan diri kita selalu. Ya, semestinya. Baik Coach, bila kita bercakap tentang wanita kan, bagaimana sebenarnya Coach melihat sekarang ni wanita sekarang ni lebih berdikari berbanding dengan wanita pada zaman dahulu? Betul. Pandangan Coach. Ya. Sebenarnya terus terang selepas masa pandemik ya, saya rasa wanita main peranan yang sangat besar menguruskan rumah tangga, balance work life balance dekat di rumah ya masa bekerja. Dan masa itulah kita nampak kaum Hawa ni memang menyerlah dari segi confident level dia, dari segi rasa yang dia take ownership dan rasa bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah-masalah kat rumah. So to me memang peranan wanita sekarang especially sekarang memain peranan yang sangat besar untuk menguruskan rumah tangga. Bukan saja menguruskan rumah tangga, yang mana yang single-single kat luar sana, macam saya ni pun single juga, memang kita terpaksa ambil alih tugasan sebagai seorang ayah sometimes, Betul. walaupun kita tak dapat nak perform thoroughly tugasan itu. So memang in terms of perbezaan tu memang ketara. Betul. Dan saya rasa confirm wanita sekarang lebih berwibawa berwibawa. Ya betul. Tersalah pula sebut pagi ni. Mungkin nervous sikit. Okey, jadi kalau kita nampaklah perbezaannya kan, bagaimana sebenarnya wanita sangat berdikari Coach kan. Betul. Boleh drive sendiri. Kalau dulu mungkin agak terbatas kan. Ya, betul. Boleh menguruskan rumah, tetapi kalau untuk bekerja sebagainya lebih kepada lelaki lah, kaum lelaki lah kan. Ya, and I think pengurusan rumah macam menghantar anak ke sekolah, bayar bills, berniaga daripada rumah, semuanya wanita ambil alih sekarang ni. Betul. Dan saya rasa walaupun in the back of our minds kita nak bantu suami, wanita kat luar sana nak bantu suami, tapi saya rasa bukan sekadar untuk bantu suami, that sikap tanggungjawab. Betul. Ya, itu yang sangat ketara dan nampak sekarang. Even for the single ladies, nak jaga family. Betul. Yang kita tanam dalam diri kita kan, Coach kan. Okey, dan sebagai seorang perundi motivasi kan, pastinya Coach telah pun mengajukan ada banyak program untuk memperkasakan wanita sendiri. Jadi bagaimana Coach melihat respon daripada wanita-wanita ini berkenaan dengan program-program seperti itu? Oh my God. Kalau let's say masa I buat camp motivasi atau any training, because I pun ada buat competency training, boleh nampak the ladies out there, dia punya participation tu, nak participate, nak contribute tu, nampak sangat ketara. Sebenarnya bukan nak cakap orang lelaki ni malu-malu, tidak, Bukan. Tapi dia sebenarnya orang lelaki ni memberi peluang kepada kaum Hawa kita untuk menunjukkan bakat dia di dalam that space of training. So saya nampak sangat, and saya sangat teruja lah ya. It's admirable for me to realise that there are so many ladies yang, how do you say, ingin contribute, ingin engagement, dengan semua orang. And sebenarnya kita wanita ni, kita punya span of focus tu lebih kuat daripada orang lelaki. Bagi pendapat saya, daripada pengalaman saya sebenarnya. Okey. Dan bagaimana respon selain daripada kita melihat engagement, mungkin kita lihat juga minat-minat yang diberikan, yang mereka tonjolkan kepada kursus-kursus yang diadakan. Apa lagi antara yang mungkinlah yang Coach ni nampak perbezaan dulu dan sekarang ni bila kita lakukan kursus berkenaan dengan memperkasakan wanita ni? Semua wanita berlumba-lumba untuk join the program dan sebagainya. Saya rasa nombor satu, perkongsian. They want to share dia punya experience, dan saya rasa banyak the younger generation macam Gen Y dan Gen Z memang memerlukan inspirational
advisors daripada all these senior people. Betul. So perkongsian diorang itu is something that is very important dalam any kita punya trainings. Sebab melalui pengalaman, sama ada buruk atau baik, dia akan tetap membantu seseorang itu. Betul, setuju. So it's really about your mindset. Ya. So bila ada perkongsian yang macam itu, maka everybody at any age, diorang akan get the essence of the learning sebenarnya. Tu perkongsian. And then I rasa wanita sekarang ni is more vocal. Yeah. Kita nak pendapat kita didengar. Didengar, betul. Alright. Betul. Dan improvement in terms of communication. Cara kita bercakap, susunan ayat, ya. Sebab kita kena faham niat kita tu lain. Betul. Niat kita berbeza, tapi kalau penyampaian kita tu tidak betul, makanya penerima tu tidak akan menerima Betul. penyampaian kita. Betul. Maksud berbeza kan? Ya, betul. Jadi, I nampak perbezaan, mungkin the exposure of the internet, the YouTube, TikTok sekarang ni. So people get to practice. So their communication skills memang better sekarang. In terms of sharing the information and wanting to contribute. Ya, itu perbezaan yang ketara lah. Ketara. Coach, Ya, kan? sebab orang dulu je malu-malu sikit. Ya, betul-betul. Bukannya orang sekarang Malu-malu tak tapi malu. malu. Bukan, bukan orang sekarang tak malu. Tetapi kita more assertive. Kita nak supaya pendapat kita didengar oleh semua pihak. Ya. Dan kalau kita ialah kita berkongsi kembali kan, wanita sekarang ni lebih berdikari lah berbanding dengan wanita dulu kan. Dan selain daripada itu juga kalau kita lihat kan, kadang-kadang wanita ni dah terbiasa untuk melakukan semuanya sendiri. Semuanya dia lakukan secara sendiri. Maksudnya tanpa memerlukan bantuan suami. Maksudnya dia boleh uruskan macam coach kongsikan tadi bayar bil sendiri, boleh uruskan anak sendiri, boleh pergi kerja, boleh mencari rezeki, bantu keluarga, pergi pasar sendiri. Bila dah nak beranak tu boleh drive kereta. Boleh drive sendiri juga, betul. Jadi kadang-kadang ialah kaum lelaki ni dah terlampau membiasakan isteri berdikari. Ini pun antara perkara yang membimbangkan juga sebenarnya. Saya sangat setuju. Bagi pendapat saya lah, how independent you are, if you are in a marriage, sebenarnya you memang kena tahu yang ketua keluarga adalah kaum Adam. Betul. So you kena step back. Walaupun you are so independent, you kena step back and allow kaum Adam mengenali you. That means dia menguruskan you juga sedikit. Bagi dia peluang untuk uruskan you. Kalau you terlalu independent, then kaum Adam ni dia cepat selesa. Betul. Bila dia cepat selesa, tiba-tiba sepatutnya menjadi satu benda yang kita nak beri, tapi lama-lama dia menjadi satu beban. Betul. So that's why sometimes kita see a lot of marriages did not work, sebab ada silap kita juga. Sebab mungkin kekurangan kita sabar. Sebab kadang-kadang kan kaum Hawa ni dia jenis yang kalau nak sekarang. Nak terus kan? Ya, betul kan? I don't know. But I memang macam tu. And I also realise kaum Adam, dia jenis chill. Dia relax. Tapi jangan relax sangat lah. Kadang-kadang bila kita suruh dia sayang. Sayang, boleh tak you tolong potong rumput kat depan tu? Dia kata okey sekejap lagi. Tapi sekejap lagi tu dah jadi seminggu. Jadi nak tak nak kita orang kaum Hawa ni jadi naik imas, kita buat sendiri. Betul. Itu saja yang my concern. So bagi kaum Hawa di luar sana lah nasihat saya, how independent you are, you memang kena allow kaum Adam untuk take over certain things. Betul. Betul. Sometimes pretend to be helpless a bit. It's okay. Kan. It's okay. Untuk rumah tangga lah kan. Menjaga keharmonian rumah tangga itu sendiri kan. Perlu ada, dia kena take team lah. Maksudnya pembagian kerja, teamwork tu kena kuat lah. Betul. Sebab kaum Hawa ingin membantu kaum Adam kan. Betul. Sama bantu-membantu. I tahu ada segelintir kaum Adam memang jenis yang balik rumah suka tengok tolong isteri masak rather than jadi spectator. You know, ada segelintir tapi segelintir lah. Segelintir.
Dia macam rare, limited edition. Ya, betul. Nak cari tu susah. Ya. Kalau kawan hawa jumpa orang macam simpan, jaga betul. elok. Ya, menghargai pasangan anda. Betul. Okey, wow. Itu dia kita dengar nasihat daripada coach sendiri. Jadi coach, ialah kita tidak boleh menidakkan lah. Maksudnya ada perkara yang kita wanita boleh lakukan sendiri dan ada juga perkara yang kita masih memerlukan pertolongan kaum lelaki itu sendiri. Jadi sebagai wanita, seperti yang coach kongsikan tadi, ada perkara yang kita terpaksa buat helpless sikit lah kan. Betul. Dan ada perkara yang memang betul-betul kita memerlukan. Jadi mungkinlah wanita juga perlu ketepikan sedikit ego mereka lah kan. Betul. Saya memang bersetuju sangat sebab see there is this one thing yang kita kena sedar, yang kita kaum Hawa ni kita datang daripada rusuk kiri kaum Adam. Ya. Jadi kita kena faham konsep tu, ya. Walau macam mana kita nak talk about woman independence, kita feminist and what not, kita kena realise that at home, kalau kita kat rumah dan kita ada pasangan kita, dialah ketua rumah. Betul. Not putting how do you say our martabat down, not really, you know. Betul. To me is this, kaum lelaki ni macam mana keadaan pun dia macam quite rational bila nak buat decision, you know. Kita kaum wanita ni nampak kuat tau, tapi kita beremosi sangat. Betul. You know. So certain keadaan tu kita sendiri memerlukan kaum lelaki supaya memberi kita semangat. Betul. Macam saya single mom. Anak lelaki saya, anak sulung saya, dialah yang memberi semangat kepada saya. You see? So in your life, mungkin you are a single parent, single mom, tetapi mesti ada, sama ada abang ke, ayah ke, adik lelaki ke, anak lelaki ke, abang saudara ke, tapi kita memerlukan lelaki di dalam hidup kita. That is the reality. So kita kena terima yang sebenarnya dari segi minda pemikiran kita tu, lelaki punya pemikiran bila keadaan tu dalam cemas, sebenarnya dia boleh berfikir sedikit waraslah daripada kita ni kaum Hawa yang sangat beremosi. Bukannya kita tidak waras, kita waras, tetapi kita beremosi dahulu. Betul. Orang lelaki dia relax, dia chill. So kita perlukan that chillness. Itu something yang kita tak boleh dapat. Benda lain boleh. Kita dah boleh tukar bab lampu. Betul. Ada the ladies pandai electrical kat rumah. Ya, kita ada female pilot, kita ada lorry driver female. Actually semua pekerjaan lelaki kita dah boleh buat. Cuma itu satu aja. Emosi kita terlalu kuat. Dan lelaki kaum Adam, emosi dia dapat kontrol. Kita tidak. Ya, itu perbezaan. Kau Adam dapat menstabilkan emosi kita lah kan. Sebenarnya coach kan. Jadi itulah peranan yang penting yang perlu dimainkan oleh kaum-kaum Adam. Dan kaum wanita pun ataupun kaum Hawa sebenarnya tidak boleh menidakkan perkara itu kan. Ya, macam mana kuat pun kita, macam mana hebat pun pangkat dan kerjaya kita, masih memerlukan seorang suami ataupun seorang lelaki untuk membimbing kita. Wah, itu dia perincian yang sangat mendalam hari ini kita berkongsikan berkenaan dengan memperkasakan wanita. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Coach Elly kita, iaitu berkaitan dengan perkasakan wanita, tiada yang tertinggal. Terima kasih banyak coach. Wah, banyak sebenarnya kita wanita pelajari untuk hari ini supaya kita dapat tahulah apa antara peranan kita, walaupun kita sekuat mana pun kita, masih lagi emosi kita perlu distabilkan oleh kaum lelaki. Baik, seterusnya kita akan ke Sarawak untuk cerita pagi Sarawak. Kali ini kita bersama dengan rakan pelapor iaitu Fazril Hisham yang akan berkongsi berkenaan dengan program